Di tengah-tengah Belgium, sebuah istana yang megah telah dibina pada tahun 1633 oleh sebuah keluarga bangsawan yang telah meninggalkan jejak mereka dalam sejarah tempat itu. Namun, seiring berlalunya masa, istana itu bertukar tangan dan pada abad ke-19, ia telah dibeli oleh keluarga Otkins British yang berpengaruh, terkenal dengan kejayaan mereka dalam perniagaan barangan antik dan seni. Keluarga Otkins mempunyai rancangan besar untuk istana itu, berharap untuk mengembangkan operasi mereka ke Belgium, dan untuk satu tempoh, mereka menjadikan istana itu sebagai rumah mereka. Christoph Atkins dan adik perempuannya, Marie Noël, membesar di sebalik dinding istana ini, dikelilingi oleh kemegahan kekayaan dan kejayaan keluarga mereka. Seiring berlalunya masa, jalan hidup mereka berbeza. Marie Noël tamat pengajian dari universiti dan mengidamkan kehidupan yang berbeza. Dia berpindah ke Israel untuk melanjutkan pengajian dalam bidang undang-undang. Sementara itu, Christoph mengambil alih perniagaan keluarga dan mengembangkan lagi hasil kerja bapanya. Dia seorang lelaki yang mempunyai banyak minat dan keseronokan. Dengan ramai kekasih dan minat yang mendalam untuk mengembara, dia menjalani gaya hidup mewah, mengelilingi dunia atas urusan perniagaan dan menikmati hidup sepenuhnya. Tetapi kemudian pada tahun 2017, istana itu menjadi sunyi. Ia telah ditinggalkan dan dibiarkan terdedah kepada unsur-unsur alam. Keberadaan Christoph dan adik perempuannya, Marie Noël, tidak diketahui. Apa yang telah berlaku kepada keluarga Atkins yang pernah hebat ini? Apakah rahasia yang tersembunyi di sebalik dinding istana terbiar itu? Sertai kami ketika kami meneroka misteri tempat yang dilupakan ini dan membongkar kisah dramatik serta menarik tentang orang-orang yang pernah menjadikannya rumah. Selamat kembali semua ke Bros of DK, saya Leslie, dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda sebuah tempat yang sangat istimewa. Dari negara asal saya, Belgium, sebuah istana dari tahun 1633, dari abad ke-17, dengan sejarah selama 4 abad. Pada mulanya dimiliki oleh sebuah keluarga bangsawan Belgium, kemudian oleh keluarga Atkins, dan koleksi seni serta perniagaan seni mereka di seluruh dunia. Ini akan menjadi satu penerokaan yang hebat dan saya akan membawa anda ke seluruh bahagian dalamnya. Dan selok-belok tempat yang indah, misteri dan romantik ini. Istana ini memang sangat besar. Saya benar-benar mengagumi gaya binaannya. Saya boleh bandingkan dengan istana-istana yang pernah saya lihat di negara asal saya. Saya memang suka pintu depan yang sangat besar di sini. Anda boleh lihat, pintu ini akan dibuka untuk membenarkan orang dan tetamu masuk ke dalamnya.
Di atas sana kita masih ada tanglung yang tergantung. Wow. Dan inilah halaman besar yang mengelilingi tempat ini. Pada zaman dahulu, orang akan masuk dengan kuda dan kereta kuda dan akan meletakkannya di situ. Kemudian, mereka akan masuk ke sini dengan kereta mereka. Keluarga Atkins yang tinggal di sini sangat kaya dan sangat berpengaruh. Dan sudah pasti mereka mempunyai banyak kereta yang disimpan di sini. Wah. Wow. Saya ingin memberikan Anda gambaran keseluruhan tentang tempat ini sebelum kita masuk ke dalamnya dan menunjukkan kepada Anda semua selok-belok tempat yang menakjubkan ini. Istana. Wow, bahagian luar ini memang sangat mengagumkan. Tetapi sekarang, mari kita masuk ke dalam tempat ini. Dan di sini semuanya telah ditumbuhi tumbuhan sepenuhnya. Tetapi telah membentuk sejenis pintu masuk ke ruang bawah tanah istana ini. Saya perlu berhati-hati karena semuanya longgar di sini. Kita terus masuk ke ruang bawah tanah yang sangat cantik. Semua ciri seni bina tempat ini terus kelihatan di sini. Wow, saya rasa seperti benar-benar memasuki sebuah istana Belgium purba. Di sini kita ada sebuah pintu tertulis tandas. Di pintu itu tertulis tandas. Jadi saya percaya bahwa Gustav, ketika dia memiliki istana ini, ketika dia menjalankan perniagaan, dia juga menggunakan tempat ini sebagai sejenis galeri seni. Menjemput tetamu datang, mungkin membenarkan mereka tidur di sini. Saya tidak fikir ia adalah hotel pada masa itu kerana tiada bukti tentang itu langsung. Tetapi saya memang fikir pelanggan datang ke sini untuk galeri seni dan perkara seperti itu. Mari kita lihat di dalam bilik ini. Ya, saya boleh nampak dengan jelas. Istana ini dibina pada tahun 1633. Lengkungan itu memang membuktikannya. Saya suka tiang-tiang di tengah bilik ini. Anda memang boleh nampak dari sisi ini jika Anda datang ke sini. Ia sepenuhnya diperbuat daripada marmer. Anda boleh nampak urat-urat putih di dalamnya. Kadang-kadang anda akan nampak tiang palsu, contohnya di bank di Chicago. Yang saya rakam, saya akan letakkan pautan di atas sini. Tetapi di bank di Chicago ada tiang palsu yang besar. Tetapi sudah tentu di Eropah semuanya asli. Dan seperti yang anda boleh lihat, bilik ini dahulunya adalah tandas. Sangat-sangat primitif seperti. Anda juga boleh lihat. Baiklah, mari kita teruskan ke dalam ruang bawah tanah ini. Dan di sini kita masuk ke sejenis koridor dengan tangga di sebelah kiri yang menuju ke atas ke dalam istana. Saya tidak tahu apa pintu ini. Nampaknya berkunci. Tetapi sekali lagi, saya suka pintu-pintu yang ada di tempat ini. Semuanya diperbuat daripada marmer. Batu yang mewah ini, seperti yang anda boleh lihat, sangat kukuh dan telah berdiri di sini selama 4 abad. Dan pintu kayu ini juga, mari kita buka, tutup ke dalam bilik-bilik, selamat datang ke dalam. Saya sudah pun melihat bilik ini, tetapi saya percaya bahawa ini dahulunya adalah tempat tinggal para pembantu rumah, di mana para pekerja rumah tangga pada masa dahulu menyediakan semua makanan untuk keluarga. Kerana pada tahun 1633, sebuah keluarga dari Belgium membina tempat ini, dan mereka adalah bangsawan. Sudah tentu mereka ada pekerja, dan pekerja akan bekerja di sini, tidur di sini di koridor-koridor ini, dan ya, inilah kemudahan mereka. Di hadapan kita ada perapian yang sangat besar. Pada masa dahulu akan ada dapur di bawah sini, ruang memasak dan semuanya. Jika anda datang ke bawah sini, anda boleh lihat saluran asap yang sangat besar yang kita ada di sini. Wow, wow. Ini sesuatu yang sangat unik, tetapi saya rasa saya tahu apa kegunaan tempat ini dahulu. Jadi di hujung sini, sebuah periuk akan digantung. Dan kemudian saya rasa mereka akan tolaknya ke bawah perapian dan keluarkan dari perapian seperti ini. Dengan engsel besar yang kita ada di sini. Ada satu ciri yang sangat cantik pada perapian ini. Saya tak pernah lihat yang seperti ini sebelum ini. Wow. Di sebelah sini, kita boleh lihat dapur-dapur yang saya sebutkan tadi. Saya tak pasti sama ada ini memang yang berada di bawah perapian ini. Tapi memang jelas, ia dari dalam tempat ini. Wow!
Memang cantik dan sudah berkarat sepenuhnya. Wow, saya suka ruang bawah tanah kecil ini. Tong-tong juga ada di sini. Saya boleh nampak lagi banyak di belakang sini. Mari tengok. Wow, memang ada ratusan botol wine berdebu yang ditinggalkan di lantai sini. Wow. Ia memang tradisi untuk istana di seluruh dunia, terutamanya di Eropa, untuk menghasilkan wine mereka sendiri dan sudah tentu mempunyai ruang simpanan wine. Wine adalah minuman bangsawan sejak zaman itu. Wow, memang menakjubkan. Dan di sini, sekali lagi, Anda boleh lihat siling berbentuk lengkung yang memanjang di seluruh ruang ini. Beginilah cara mereka membina struktur besar ini pada zaman dahulu. Inilah cara mereka menyokong berat istana. Seperti kita ada asas bangunan pada zaman sekarang, ini adalah asas istana. Sudah tentu ada juga asas di bawah sini, tetapi inilah yang memastikan segala-galanya di atas itu kekal stabil. Baiklah, saya rasa sekarang masa untuk naik ke atas dan melihat ruang-ruang di istana itu kerana ia akan menjadi satu penerokaan yang epik. Mari kita masuk ke bahagian utama istana, ruang kediaman keluarga ini. Saya sangat teruja untuk menunjukkan kepada anda semua selok-belok tempat yang menakjubkan ini. Cuba lihat suasana di sini. Lorong yang indah ini penuh dengan misteri yang menanti untuk diterokai. Tetapi sebelum itu, saya ingin membawa anda ke dalam ini. Bahagian istana ini, ia adalah sebuah pintu kecil di sebelah kanan tangga yang akan membawa kita ke satu koridor yang saya nampak di hujung mata saya dan ia memang sangat menarik. Bukan bahagian ini hanyalah timbunan barang antik yang disusun bertindih antara satu sama lain. Christoph, dia mempunyai perniagaan barang antik dan dia seorang pengumpul. Dan dia mempunyai beribu-ribu barang antik yang diletakkan di seluruh rumah ini. Tetapi bukan itu yang saya mahu tunjukkan kepada anda. Ia adalah bilik ini di sebelah kiri kita. Pada pendapat saya, ini adalah salah satu bilik yang paling mewah yang kita lihat di seluruh istana ini. Sebuah bilik yang anda tidak akan sangka berada di Belgium. Saya akan katakan bilik ini mempunyai gaya dan seni bina Itali. Anda boleh lihat dari kerja plaster di sini pada dinding, mereka memanggilnya bilik senjata atau bilik persenjataan. Inilah nama yang diberikan di dalam istana ini. Dan mereka memanggilnya begitu kerana semua kerja plaster di bilik ini mewakili baju-baju zirah kuno, serta topeng, senjata, pedang dan pelbagai jenis barangan lain. Dan saya memang suka kerana ia seperti rekaan 3D mungkin dibuat pada awal pembinaan istana ini. Sangat cantik. Anda ada perisai di sini. Dan sudah tentu, semua kerja plaster di bahagian depan sangat terperinci. Dan setiap sudut bilik ini memang direka dengan begitu terperinci. Menjadikannya salah satu bilik paling mewah di seluruh tempat ini. Saya juga sangat suka karya seni di sini yang menunjukkan istana atau tembok luar sebuah bandar, seperti yang anda boleh lihat. Wow. Memang menakjubkan. Di sini kita boleh lihat baju perisai seorang kesatria, pedang dan lembing di sekelilingnya. Dan di atas sana juga, kita ada beberapa pasu yang diukir pada shilling. Tetapi ia sangat menyedihkan. Dan sebenarnya, satu perkara yang sangat menyedihkan tentang tempat ini ialah selepas Christoph meninggalkan tempat ini, ia perlahan-lahan mula merosot. Ia perlahan-lahan mula runtuh. Mereka telah berusaha untuk mula mengubah suai tempat ini, tetapi nampaknya terhenti pada satu ketika dan tidak pernah meneruskannya selepas itu. Sebuah patung kayu yang diukir dengan tangan
Saya rasa seorang santo atau seorang paderi. Atau mungkin seorang sami, ya dia mempunyai ciri-ciri tipikal ini. Jubah Belgium dari salah satu biara tempat para sami tinggal. Ya, mereka memang memakai sesuatu seperti ini. Saya pernah ke biara beberapa kali di Belgium. Memang menakjubkan. Dan di sini, di sebelah kanan, kita boleh lihat meja di mana Christoph biasa melakukan semua kerjanya. Di mana dia menghubungi pelanggannya, menulis surat-suratnya, dan segala macam perkara yang dia lakukan di sini. Segala urusan perniagaannya. Topinya masih tergantung di sisi kerusi. Kerusi berlapis antik yang cantik berdiri di hadapan meja. Dan sebuah buku masih terbuka di atas muka surat merah. Kita juga ada gambar seorang lelaki di sini. Dan saya rasa orang yang kita lihat di hadapan kita ini mungkin Encik Christoph. Dan kami telah melakukan penyelidikan yang mendalam tentang orang ini. Dan kami dapati bahawa dia adalah seorang lelaki yang hidup dalam kemewahan. Dia tidak mempunyai anak, tetapi dia mempunyai ramai kekasih. Di seluruh istana, kita boleh lihat surat cinta daripada pelbagai wanita-wanita berbeza yang pernah bersamanya di sini atau yang pernah mengembara bersamanya. Dan semuanya menulis surat kepadanya sepanjang tahun. Saya akan tunjukkan surat-surat itu kepada anda nanti dalam video ini. Dan di sudut bilik ini, kita ada sebuah piano grand yang sangat besar, memang sangat cantik. Mari kita lihat sama ada ia masih boleh dimainkan. Wow, mungkin dibuat melalui tempahan khas. Kemungkinan besar dibuat di Perancis. Tetapi saya tidak 100% pasti negara mana piano ini dibuat. Kita jarang nampak piano grand di tempat terbiar. Jadi saya memang sangat teruja setiap kali jumpa satu. Memang cantik seperti yang anda boleh lihat. Wow. Satu lagi perkara di sudut bilik yang saya terlupa nak sebut ialah permainan dengan bola-bola marmar ini. Saya tak pasti asal-usul permainan ini. Saya rasa mungkin ia adalah permainan antik dari Asia. Sebab beliau juga ada perniagaan jual beli seni di Beijing, China yang juga miliknya. Jadi mungkin ini permainan dari Asia. Kalau ada sesiapa yang tahu, tolong beritahu kami. Mungkin salah seorang nenek moyang tempat ini. Wow. Dan di sini kita boleh melihat sedikit pemandangan di luar istana ini. Lebih banyak karya seni di belakang piano di sini. Anda boleh lihat wanita ini dengan mahkota yang indah di atas kepalanya yang diberikan oleh Lord Wakefield of Hepta sebagai hadiah pada bulan April tahun 1931. Anda boleh lihat terdapat juga alat muzik yang diukir pada dinding atau dilepah pada dinding bilik ini. Dan di sini, mereka telah mula berusaha untuk benar-benar menyelamatkan karya seni di dinding. Mereka telah membuat bingkai ini untuk menyokong kepingan plaster di belakangnya. Dan di sini, anda juga boleh lihat, mungkin kepingan ini hampir tercabut dari dinding dan mereka berusaha untuk menyelamatkannya. Untuk menyelamatkan perisai yang dipamerkan di belakang sana. Dan di sini, satu batang penyokong terpaksa diletakkan, mungkin untuk menahan siling kerana semuanya sedang runtuh ke lantai. Tetapi perkara pertama yang saya perasan apabila saya melangkah masuk ke dalam bilik ini ialah kuda goyang ini. Sudah tentu sekarang saya hanya bercakap mengenainya, tetapi ia adalah satu barang yang menarik. Ia adalah mainan kanak-kanak dari tahun 30-an, 40-an, mungkin juga 20-an. Tempat ini sangat-sangat lama dan inilah yang digunakan oleh kanak-kanak untuk bermain. Pada zaman dahulu, kita sudah tidak dapat bayangkan lagi perkara itu. Tetapi ia adalah hasil pertukangan yang sangat hebat dan juga telah membawa kegembiraan besar kepada kanak-kanak yang tinggal di tempat ini. Apabila Christoph menambil alih, malangnya tiada lagi kanak-kanak selepas beliau yang tinggal di tempat ini. Tetapi sebelum itu, beliau dan adik perempuannya mungkin pernah menunggang kuda goyang itu. Wow. Saya boleh lihat di belakang sini, ini adalah laras meriam.
Di sini terdapat bebola meriam di bahagian bawahnya. Saya memang boleh faham kenapa mereka panggil ini bilik senjata. Kerana setiap hiasan plaster yang kita lihat dalam bilik ini mewakili sesuatu yang berkaitan dengan tentera, berkaitan dengan pertempuran. Ia sangat cantik. Rak buku yang penuh dengan buku di sebelah sini. Dan sudah tentu, kerana ini adalah istana abad ke-17, kita mesti ada perapian. Dan di sini, sekali lagi anda boleh lihat rekaan Itali kembali. Perapian ini adalah hasil rekaan Itali yang tipikal. Marmar Itali, rekaan Itali. Sudah tentu adalah perkara biasa untuk mempunyai perapian Itali di istana-istana Belgium atau Perancis. Tetapi, kita juga boleh lihat bahawa mereka mahu menonjolkan gaya Itali di tempat ini. Perapian yang cantik di hadapannya. Dan lihatlah belos yang besar betul-betul di sebelah perapian di sini. Saya tahu. Saya rasa pada zaman dahulu, benda ini tidak ada di sini. Jadi mereka akan menyalakan api di belakang sana. Muka jam di atas perapian di sini mungkin juga diperbuat daripada marmar. Ini adalah sekeping plaster atau kayu yang telah jatuh dari entah mana. Saya pun tak pasti dari mana juga. Saya suka gambar yang kita ada di sini juga. Wanita ini nampak sangat garang. Dan kemudian, betul-betul di atas sana, di bahagian atas perapian, ialah lambang ini. Mungkin dulu ia adalah lambang keluarga. Saya tak tahu apa lambang keluarga Atkins dulu. Ini adalah lambang keluarga yang hebat dipamerkan di atas sana selama-lamanya. Dan satu lagi patung kayu di sini, seorang tokoh agama. Baiklah, seperti yang saya katakan sebelum ini, terdapat lukisan, barang antik, dan perabot cantik yang ditinggalkan berselerak di seluruh tempat ini. Di sini sebuah bandar digambarkan. Sebuah bandar purba. Seperti yang anda boleh lihat, istana di atas bukit. Jika kita mula mencari di antara semua runtuhan yang tinggal di sini, kita boleh menemui khazanah dari zaman dahulu. Saya nak tengok bilik terakhir di belakang sana, itu bilik apa? Sebelum kita pergi lebih jauh, di sini pun kita boleh nampak perkara yang dia telah tulis mungkin untuk perniagaan pada masa itu. Oh, kita masuk ke dapur kecil, dapur sampingan kecil di sini yang bersambung dengan bilik di sana juga. Semua makanan dan rempah, pasta dan segala-galanya masih ada di sini. Itu memang gila, wow. Semua pinggan pun masih ada di atas sinki. Tempat-tempat macam ni sentiasa memukau saya, sentiasa buat saya terpinga-pinga setiap kali saya melawat tempat macam ni. Baiklah, jom kita masuk lebih jauh dalam tempat ni. Jadi mari kita tengok seluruh kawasan besar ni, lorong besar tempat ni, dan saya dah nampak sesuatu yang sangat menarik di hujung mata saya kat sini. Ini adalah sebuah gambar. Dan lelaki di sebelah kiri ni memang seiras dengan orang yang kita nampak dalam gambar di atas meja dalam bilik tadi. Dan yang di sebelah kanan mungkin salah seorang kekasihnya atau mungkin adik perempuannya, Mary Noel. Tapi saya belum pasti 100% lagi. Kita kena cari tahu lebih lanjut tentang itu. Di seluruh tempat ni sudah tentu ada karya seni di merata-rata tempat di sini. Masih ada sedikit kayu api yang tinggal di sini. Seperti yang anda boleh lihat, lorong ini sangat bersepah. Lelaki ini tinggal di sini seorang diri, mungkin juga bersama kekasihnya. Tapi kebanyakannya bersendirian. Jadi, dia hanya menyusun barang antik dan barang antik di merata-rata tempat. Dan kemudian, tangga yang indah di belakang kami. Setiap istana sudah tentu memerlukan tangga yang megah. Seperti yang anda boleh lihat,
Tangga ini menuju ke tingkat 2 dan 3 tempat ini. Kita akan naik ke sana nanti dalam video ini. Di sini, malah tongkat celanya juga ditinggalkan di hadapan tangga. Dia mempunyai koleksi tongkat yang hebat. Semuanya diukir dengan cantik. Setiap satu adalah unik dan diperbuat daripada kayu. Wah! Itu luar biasa. Dan ini membawa kita ke satu lagi bilik menakjubkan di dalam tempat ini. Dewan besar, dewan makan utama, di mana tetamu akan dijemput, di mana majelis makan malam akan diadakan. Benar-benar bilik yang luar biasa di dalam tempat ini. Wah! Dan bahkan perapian di sini sangat megah, besar, dan elegan. Saya mulakan di sebelah sini. Kita ada sebuah meja kecil di sudut bilik ini. Mungkin untuk seseorang duduk di situ, ya. Lihat ini. Beberapa dokumen ditinggalkan di sini. Kita ada Encik Christian Christophe Jean Gilbert di sini. Inilah pemilik tempat ini. Lahir pada tahun 1952 dan dialah lelaki yang menguruskan, yang mengendalikan istana ini. Sehingga 2017, apabila ia ditinggalkan, malah ada buku simpanan pejabat pos di sini daripada Christopher Atkins. Wah, ada beberapa surat juga masih tertinggal di sini. Lihatlah semua, ada banyak gambar keluarga di sini. Kita boleh nampak Christophe bersama beberapa wanita bersama-sama. Beberapa gambar yang sama, di sini sekali lagi kita nampak dia dengan wanita yang sama. Ini mungkin Mary Noel, dia punya. Adik perempuan dia, wah. Begitu banyak gambar yang ditinggalkan di tempat ini. Itu sangat indah untuk dilihat. Dan sekali lagi, perapian besar itu, wah. Pemandangan hebat sekali lagi, dengan marmer mengelilinginya. Perapian marmer itu, dan kemudian batu bata di dalamnya. Dan lihat pada lambang di tengah sini, ia tertulis 1633 di situ, terukir pada besi itu. Itulah tarikh pembinaan istana ini. Jadi plat ini yang dahulunya berada di istana adalah setua istana itu sendiri. Wah, lihat betapa cantiknya ini. Dan perapian di sini, di hadapannya, memang telah ditambah kemudian ke dalam istana. Tetapi ia masih merupakan satu karya yang sangat unik di sini. Malah Ara masih ada di sebelah kanannya. Saya tidak sangka, ia sangat ringan. Saya tidak tahu arang seringan itu. Saya tidak pernah sentuh pun sebelum ini. Oke, wah, kawasan duduk di sebelah ini. Meja kecil di hadapannya. Dan sudah tentu meja besar yang megah di tengah-tengah bilik ini. Di mana kita boleh lihat 10 kerusi masih berdiri mengelilinginya. Mungkin apabila dia mengadakan acara besar yang penting, dia akan menjemput semua pelanggannya, rakan kongsi perniagaannya, dan mereka semua akan makan malam bersama di dalam bilik ini. Ia sangat menarik kerana anda boleh lihat pinggan, garpu dan pisau masih tersusun di atas meja. Tetapi saya rasa itu telah disusun oleh juru gambar. Karya seni yang indah. Di seluruh rumah ini, saya suka yang satu ini. Lukisan besar di belakang sini yang menggambarkan sepasang petani tradisional, seperti yang Anda boleh lihat, sedang berdiri di hadapan mungkin kampung mereka. Dilukis dengan sangat cantik dan sesuatu yang tidak sepatutnya dibiarkan di dalam sebuah istana terbiar. Di sini ada meja sekali lagi, beberapa botol minuman keras ditinggalkan di sini, Campari, Bols, Genever. Ini ialah sebuah produk dari Belanda. Kemudian sudah tentu banyak buku dan semuanya masih ditinggalkan di sini. Saya suka sikat ini atau yang ini. Ini. Penyapu atau berus atau apa sahaja yang Anda panggil. Tetapi ini biasanya digunakan bersama dengan sejenis penyodok sampah. Lebih banyak gambar pun masih ditinggalkan di sini tentang.
orang-orang yang pernah tinggal di tempat ini. Ini nampak seperti mungkin satu perhimpunan keluarga atau majelis perkahwinan sekali lagi. Wah, oh ya, mungkin hari jadi seseorang, mungkin juga Christoph. Itu luar biasa, semua orang sedang meniup lilin. Itu sangat hebat. Dan lihat gambar-gambar yang kita ada di sebelah kanan ini, semuanya adalah gambar istana itu sendiri. Wow, jambatan yang melintasi anak sungai kecil itu. Di luar tempat itu. Semua ciri-ciri istana digambarkan di sini. Wow, semua bangunan luar, malah gereja kecil yang terletak di sebelah kanannya. Itu luar biasa. Ini adalah halaman dalam. Wow. Di sini kita ada banyak tulisan Cina. Sudah tentu Christopher, dia ada perniagaan di seluruh dunia. Jadi kita akan lihat ini di seluruh tempat ini. Dia ada barang antik Eropah, tapi dia juga ada barang antik Inggris, barang antik Cina, dan barang antik Jepun. Dia mengembara ke seluruh dunia. Dia seorang lelaki yang sentiasa mengembara, sentiasa keluar, buat urusan perniagaan. Dan ia dapat dilihat di seluruh tempat ini. Sebenarnya sangat menakjubkan, begitu banyak pengaruh dari seluruh dunia ditinggalkan di tempat ini. Lihat ini, sudah tentu ada lebih banyak gambar yang ditinggalkan di sini. Dan ini nampaknya gambar kerja pemulihan. Nampaknya mereka sedang memulihkan. Mungkin mereka sedang memulihkan istana di sini. Istana yang kita sedang berdiri sekarang. Kerana ini sekali lagi adalah gambar istana. Tetapi dalam gambar-gambar ini, istana kelihatan dalam keadaan yang jauh lebih baik daripada yang kita lihat hari ini. Ya, gambar dari seluruh bahagian istana. Ya, saya nampak di sini mereka sedang memulihkan sebahagian tempat ini. Wah, dan gambar-gambar ini dari tahun 2000 seperti yang Anda boleh lihat. Sudah lama dahulu, okey? Sekat bilik di sini. Dan kemudian rak buku yang sangat besar. Masih dipenuhi dengan buku, masih dipenuhi dengan bahan bacaan yang Christoph dan orang-orang yang tinggal di sini biasa baca. Wah. Ruang duduk kecil di sini juga, dengan lukisan besar seorang wanita dan seorang kanak-kanak. Ini sesuatu yang biasanya Anda lihat di museum, bukan di sebuah istana terbiar. Sungguh berdosa membiarkannya di sini. Ia adalah gambaran yang sangat indah, orang-orang ini. Lihat kalau ada sebarang tanda tangan di situ, saya tak nampak apa-apa. Wah, saya juga suka kerusi berlapik dan semua barang antik yang ada dalam bilik ini. Ini kabinet kecil, laci kecil di sebelah sini. Sekali lagi, kita lihat keseluruhan bilik ini sebelum kita teruskan. Baiklah, mari kita teruskan melalui koridor ini dan lihat apa lagi yang boleh kita temui. Saya sedang melihat ke sini, karya seni kecil-kecil ini. Dan saya rasa ia kelihatan seperti telah dibuat oleh kanak-kanak. Tapi siapa tahu, saya tidak pasti. Dan di sini, kita boleh lihat lebih banyak dokumen daripada perniagaan Encik Atkins. Topinya juga masih terletak di sini. Ini nampak seperti topi memburu suatu ketika dahulu. Saya tidak 100% pasti dan saya baru sahaja bercakap tentang semua pengaruh Asia dan pengaruh dari seluruh dunia. Dan di sini anda sudah boleh lihat permainan kad Jepun. Terletak di sini. Wow, dan sekarang kita akan melalui koridor yang berselerak di istana ini. Kerana banyak bilik telah dipenuhi barang seperti bilik ini dengan pelbagai jenis barang antik. Saya suka chandelier yang tergantung di sini dari siling. Ia hampir roboh tetapi masih ada di situ. Dan seperti yang anda lihat, rak buku. Dan apa sahaja yang anda boleh bayangkan ada di sini. Contohnya kerusi berlapik yang cantik ini hanya dilemparkan begitu sahaja ke dalam bilik ini. Boleh anda bayangkan itu? Saya boleh nampak gambar yang dibuat olehnya. Sejenis kerusi berlapik. Ini menunjukkan bahawa dia adalah seorang pengumpul seni, seorang peniaga seni.
Beratus-ratus surat masih tinggal dalam kotak ini. Perapian di sini. Wow, semua batu-batu ini dan segalanya. Jadi tempat ini memang berselerak. Saya pun tak tahu tujuan sebenar semua benda yang ada di sini dulu. Atau apa sebenarnya yang dia buat di tempat ini. Sebab ada banyak kerusi di sini. Mungkin dia pernah adakan seminar di sini. Dia seorang ahli perniagaan yang berpengaruh. Jadi pasti ada sesuatu. Dia buat di sini berkaitan dengan perniagaannya atau sesuatu yang lain. Wah, tengok jam datuk yang besar berdiri di sudut bilik itu. Wah. Saya pun tak tahu nak tengok ke mana, tapi kebanyakan benda di dalam tempat ini tidak begitu menarik. Okay. Sebuah kabinet kayu yang diukir dengan indah, semuanya diukir dengan sangat menarik pada kabinet ini. Wow. Kepala singa yang cantik di bawah sini. Mari kita lihat kalau kita boleh membukanya. Tiada apa-apa lagi di dalamnya. Lihat, ia juga ada pelekat kecil dengan nombor inventory padanya. Jadi itu memberitahu kita bahawa ini mungkin dari perniagaannya. Ini memang ada pada perabot itu. Itu sahaja. Di sini kita masuk ke kawasan kerja tempat ini. Anda boleh lihat bangku kerja pertukangan ini, ia dibuat untuk kerja kayu di atasnya. Jadi mereka mungkin juga membaiki perabot di sini. Ini mungkin adalah satu tempat di dalam rumah atau di dalam istana untuk membaiki perabot. Mungkin pekerja pernah bekerja di sini pada masa dahulu. Anda boleh lihat semua laci dan meja sisi kecil yang disusun di sini. Dan semuanya juga ada ikon kecil ini, pelekat kecil ini, yang menggambarkan apa benda itu dan apa kaitannya dengan perniagaan tersebut. Wow. Lihat kepala rusa yang besar tergantung di sini, di atas pintu. Wow. Saya sendiri pun tak pasti sama ada ini rusa atau elk. Saya tak pasti haiwan apa sebenarnya. Jadi pastikan anda tinggalkan komen di bahagian komen. Tapi saya memang terkejut bila pertama kali nampak. Wow. Mari kita pergi sedikit lagi ke hadapan. Oh, ada satu lagi benda dalam bilik ini yang saya betul-betul suka. Lihat kereta kecil yang kita ada di bawah ini. Tayarnya, tayar kayu di situ. Mari kita pergi lebih jauh. Sekarang kita sampai ke sebelah lagi. Di bahagian istana ini ada satu lagi tangga besar yang menuju ke tingkat atas di sini. Ia adalah gambaran tepat seperti sebelah lagi bilik ini. Dan di sini sekali lagi anda boleh lihat mereka cuba memulihkan tempat ini. Cuba sesuatu untuk menghidupkannya semula. Tetapi mereka tidak berjaya. Orang-orang ini mempunyai begitu banyak wang dan mereka pun tidak dapat menjadikannya kenyataan. Itu hanyalah tanda betapa mahalnya kos untuk mengubah suai tempat seperti ini. Sekarang kita masuk ke satu lagi bilik pembaikan. Saya boleh katakan semua peralatan dan segala-galanya masih ada di sini untuk membaiki perabot, untuk membaiki barang-barang antik. Dan mungkin juga untuk membuat pembaikan pada istana itu sendiri. Saya tidak percaya Christoph melakukan semua ini sendiri. Dia terlalu bergaya, terlalu berkelas. Dia mungkin tidak mahu mengotorkan tangannya. Dia ada orang yang buat semua untuk dia. Semua akrilik dan lapisan-lapisan dan relau-relau ada di sini untuk semua perabot yang dia jual. Dan satu perkara yang benar-benar menarik perhatian saya dalam bilik ini sudah tentu adalah karya seni yang diukir pada perapian di sini. Sekali lagi, senjata, sebilah pedang yang ditinggalkan di sini. Satu. Perapian Itali yang cantik di bawah sini juga. Ia sangat indah. Patria tertulis di sini. Dan ia adalah perapian buatan Belgium. Ia dibuat di Haren. Itu adalah tempat di Belanda atau Belgium. Saya tidak pasti 100%. Dan lihat di dalam perapian ini juga,
Di sebelah kiri kita ada besi waffle. Satu hidangan yang biasa dari negara kita, tetapi beginilah cara mereka dibuat pada masa dahulu, sangat besar. Besi waffle, saya tidak akan letakkan mereka dalam perapian dan begitulah cara mereka membuat waffle pada zaman dahulu. Saya juga suka mainan kecil yang dibuat di sini. Ia adalah mainan buatan tangan sepenuhnya, seperti yang Anda boleh lihat, mungkin daripada kanak-kanak yang pernah tinggal di sini. Wah, ia sangat cantik dengan semua gear dan segalanya dan masih boleh lihat bagaimana ia berfungsi. Ia adalah sesuatu yang indah untuk ditinggalkan. Ada lagi arang di sebelah perapian di sini. Mari kita lihat sekali lagi di dalam bilik ini. Ya, agak kosong, tidak banyak yang boleh dilihat di sini. Sebelum saya naik ke atas, saya baru sahaja dapati bahawa tempat ini juga mempunyai satu lagi ruang bawah tanah. Kita baru sahaja melihat ruang bawah tanah pertama, tetapi pintunya terkunci di sebelah sana. Dan di sini, di belakang sini, saya nampak ada satu lagi lorong kecil yang menuju ke bawah. Istana ini memang sangat besar dan terdapat bilik serta lorong di merata-rata tempat di sini. Lihat ini, ada tangga yang menuju ke penjara bawah tanah, ke ruang bawah tanah. Saya memang suka masuk ke ruang bawah tanah istana kerana kadang-kadang ia mendedahkan laluan rahsia atau bilik simpanan wine atau barang-barang purba yang biasanya kita tak jumpa. Lihat kunci yang ada pada pintu ini. Kalau saya sentuh kuat sikit pun, ia boleh patah terus. Dan sekarang kita masuk. Masuk ke dalam, wow, saya rasa angin sepoi-sepoi masuk ke sini. Saya rasa ini semacam bilik simpanan wine atau tempat simpanan makanan pada zaman dahulu. Mesti sangat lembab di sini. Sekarang pun masih sangat lembab di sini. Saya suka seliling gaya gerbang. Sangat tipikal dengan gaya bangunan dari zaman itu. Wow, bata terdedah di sepanjang laluan ini. Pipe-pipe ini bukan ditambah kemudian seperti yang Anda boleh lihat. Saya ingin tahu ke mana ini akan membawa kita. Lihat di sebelah sini. Oh, apa yang kita ada di sini? Saya rasa pada zaman dahulu ini adalah bilik simpanan wine di tempat ini, di mana semua wine disimpan. Akan disimpan. Tetapi sekarang ada banyak perabot di sini, di mana-mana. Agaknya, apakah tempat ini dahulu? Lihat pintu ini yang ada di hadapan kita di sini. Dan ada lubang kecil yang boleh Anda lihat melalui. Dan perkara pertama yang terlintas di fikiran saya ialah ini mungkin pernah menjadi sejenis penjara untuk pada abad ke-17 dahulu, mereka mungkin ada tahanan di dalam tempat ini. Ia kelihatan seperti sel penjara kecil. Anda setuju dengan saya? Saya tak 100% pasti, tapi itu yang saya fikirkan. Ya, mungkin seorang tahanan. Orang yang tinggal di sini boleh menguncinya dengan betul, seperti yang Anda lihat. Ada dua cara untuk menguncinya. Jadi memang tiada peluang untuk melarikan diri dari sini. Itu luar biasa. Saya rasa dari sini Anda boleh keluar sedikit ke halaman. Wow, sekarang masa untuk naik ke atas melalui tangga yang menakjubkan ini ke tingkat 2 tempat ini. Dan nasib baik untuk kita, tangga ini belum ditutup oleh kerja pembinaan. Kita masih boleh melihat kerja kayu yang cantik dan terdedah. Selama bertahun-tahun ia dibina. Oh, dulu ada seekor haiwan di atas tangga di sini. Di sini. Wow. Lihatlah reka bentuk yang cantik dan unik ini. Yang ini. Ini akan membawa kita kepada tingkat 2. Wow. Pasti ia satu pengalaman yang menyeronokkan. Untuk berjalan naik ke sini setiap hari.
Saya nampak sebuah bilik kecil di sebelah kanan kita di sini, nampaknya seperti bilik tidur yang sangat kecil. Lihat ini, oh. Ya Allah, di tengah-tengah tangga, kita ada sebuah bilik tidur yang sangat kecil. Ia juga kelihatan seperti bilik tidur moden yang ringkas dan bukan sesuatu yang telah digunakan selama berabad-abad. Tapi ya, pada pendapat saya, ia sangat menarik. Baik. Mari kita naik lagi ke atas. Dan di sini kita betul-betul masuk ke zon pembinaan. Seperti yang Anda boleh lihat, ada plastik, kayu rangka dan segala-galanya tergantung di sini. Dan malah tingkat 3 telah ditutup di sini. Tetapi di sebelah satu lagi, kita boleh pergi ke tingkat 3. Tempat ini, wow. Mereka memang bekerja keras dan cuba membaiki tempat ini. Tetapi malangnya, mereka berhenti pada satu ketika dan tidak pernah meneruskan kerja mereka. Anda ada satu lagi bilik besar atau apa yang dahulunya merupakan bilik besar di dalam tempat ini. Tetapi malangnya semuanya runtuh dan ia tidak pernah sempat disiapkan. Keluarga Atkins mula tinggal di sini pada awal tahun 1900-an, iaitu nenek moyang dan bapa kepada Christoph dan Marie. Datang untuk tinggal di sini, mengembangkan perniagaan dan kemudian Christoph mengambil alih serta menjadikannya lebih mewah daripada apa yang telah dibuat oleh bapanya dan nenek moyangnya. Lihat semua perabot yang terbiar di tempat ini. Memang luar biasa. Meja ini sebagai contoh. Satu perabot yang begitu indah. Ada nombor infanteri padanya. Kemudian sebuah lukisan yang indah berdiri betul-betul di sebelahnya. Sebuah balang madu. Pipe dan barang-barang seperti itu. Sebuah kereta sorong kanak-kanak ditinggalkan di hadapannya. Kereta sorong antik yang cantik. Wah, memang akan jadi hiasan yang sangat cantik di dalam rumah. Kerusi berlapik. Bukan pun benda paling mewah dalam seluruh bilik ini. Lambang keluarga dari besi itu mungkin milik keluarga pertama yang tinggal di sini. Dibuat dengan sangat cantik, dengan motif kuda dan singa. Wow. Sebuah lagi kerusi berlapik di sebelahnya. Dan kemudian ruang duduk yang sangat besar di sini. Saya tak pasti sama ada ini digunakan selalu atau hanya disusun oleh seseorang, tapi kerusi-kerusi ini nampak sangat selesa. Ia memang bukan kerusi antik, tapi tetap sangat cantik. Wow. Adakah ini sejenis kerusi goyang berlapik? Tidak, ini sejenis kerusi baring. Saya rasa betul. Nampaknya saya tak boleh gerakkan lagi. Ia juga adalah perabot yang cantik. Kemudian ada beberapa jam Datuk berdiri di sini. Lebih banyak perabot di sebelah sini. Rangka katil, tilam, semua yang anda boleh bayangkan hanya terletak di sini. Perapian, marmar. Saya juga sangat suka bingkai pintu di sini dan pintu-pintu secara umum. Ia memang elemen yang sangat cantik dalam rumah ini dan semuanya sama di mana-mana. Baiklah, mari kita lihat lebih lanjut di sini kerana saya rasa tingkat atas ini kebanyakannya untuk storan, tetapi ada beberapa bahagian yang cantik juga di tingkat atas ini. Lihatlah ini, satu timbunan besar semua dokumen perniagaan. Semuanya masih ditinggalkan di sini sejak bertahun-tahun dan berabad-abad lamanya. Yang mereka jalankan perniagaan koleksi antik mereka, wow. Lampu gantung yang ditinggalkan di sini, permadani di bawah runtuhan. Meja tempat mereka biasa bekerja. Semua fail. Dokumen pelanggan mereka semuanya masih ditinggalkan di sini.
Wow, sesuatu yang sangat indah dalam bilik ini. Sudah tentu perapian di tengah-tengahnya di sini. Perapian yang indah dengan marmer di sekelilingnya. Sangat cantik. Ini sememangnya perapian kegemaran saya di seluruh rumah. Dan betul-betul di bawahnya ada sofa berlapik yang sangat istimewa ini. Bila saya nampak sofa ini buat pertama kali, saya benar-benar terpegun. Ia memang satu karya yang menakjubkan. Dan perapian ini juga ada lambang yang tertanam pada batu itu. Besi tuang dengan mahkota di atasnya. Dan banyak asap dari bertahun-tahun cerobong ini digunakan di sini. Lihat semua perabotan yang ditinggalkan di dalam bilik ini. Baiklah, mari kita teruskan. Sepanjang koridor ini, di atas sini, kita boleh lihat lebih banyak perabotan diletakkan di merata tempat. Kerusi-kerusi dan meja-meja ini, Christoph pasti menggunakan istana ini bukan untuk keluarganya, tetapi untuk perniagaannya. Wah, ya Allah, masih ada bilik tidur di atas sini yang masih lengkap. Katil masih teratur, meja, sisi, masih ada laci pun masih di sini. Wah, saya tak sangka ada bilik tidur yang begitu cantik di tingkat atas ini, yang penuh dengan barang antik seperti yang kita lihat tadi. Lihat meja sisi yang indah ini dengan permukaan marmer, pinggan ukiran di atas sana, beberapa patung. Ini ukiran tangan yang murah. Oh, saya suka karya seni Afrika yang kita ada di sini. Memang sangat menakjubkan. Dan semua pakaian beliau seperti yang Anda boleh lihat juga masih ditinggalkan di sini di tepi. Semua pakaian lelaki sudah tentu. Oh, tidak ada juga. Beberapa pakaian wanita di sini juga. Beberapa sikat, beberapa pencukur, berus gigi, semua barang pribadi itu, semua barang kebersihan itu masih lagi ditinggalkan di sini. Ini memang gila dan ini mungkin milik nenek moyang mereka, bapa, ibu keluarga Christoph, ibu bapa beliau, Christoph dan Marie, ibu bapa mereka. Dan ada lagi pakaian di sini juga, ada sebuah bilik tidur kecil yang cantik pada pendapat saya, memang satu tambahan yang menarik untuk rumah ini. Cantik. Lihat sekali lagi, banyak plastik dari satu bilik ke bilik yang lain. Semua ini sebagai persediaan untuk pengubah suaian besar yang sedang berlaku di dalam sini. Saya suka kerusi kecil ini yang biasanya diletakkan di hadapan katil. Boleh duduk pada waktu pagi, boleh tukar pakaian, salin pakaian di situ. Lebih banyak fail dengan semua maklumat perniagaan yang ditinggalkan di sini. Di sini tertulis gambar-gambar perniagaan, mungkin semua gambar bagi semua barang antik mereka. Lembu kecil dan pergi dari lembu yang terbaring di sini. Wow. Di sini kita datang lagi ke sebelah lain, tapi kali ini di tingkat atas dan menjauh. Saya nak lalu koridor di sini, saya nak tengok bahagian tempat ini. Nampaknya ia agak kosong. Anda boleh lihat bahagian belakang istana ini. Istana ini mempunyai 500 ekar tanah, tempat yang sangat besar. Terletak di tengah-tengah Belgium. Oh, masih banyak 7. Oh, saya boleh nampak beberapa gambar di sini. Wow. Okey, saya memang kena tunjukkan ini kepada anda biar saya pasang kamera sekejap. Okey, saya baru sahaja nampak gambar-gambar ini dan saya sangat terpegun dengan keindahannya. Ini adalah gambar-gambar yang menggambarkan kehidupan orang-orang
yang pernah tinggal di sini, keluarga Atkins yang mengembara ke seluruh dunia. Anda boleh lihat di sini, mungkin di kawasan Pyrenees atau di Austria atau Switzerland, di sini kita boleh lihat gambar-gambar yang sangat cantik. Wanita muda ini benar-benar memberi inspirasi. Dan di sini, ini adalah album gambar besar keluarga dari Ogos 1901. Anda boleh lihat ibu keluarga itu berdiri dengan kereta sorong di hadapan rumah. Wow! Ini semua adalah gambar-gambarnya. Daripada keluarga yang pernah tinggal di sini, daripada keluarga Atkins, ini adalah sesuatu yang tidak patut ditinggalkan. Gambar-gambar ini berusia 120 tahun. Daripada gadis kecil ini, tetapi dia pasti sudah tiada lagi. Ini adalah sejarah sebenar daripada keluarga ini. Lihat wanita ini, seorang wanita Afrika, berdiri dengan seorang anak kecil dalam kereta sorong di suatu taman pada tahun 1902. Setiap kali saya melihat gambar seperti ini, saya mesti menelitinya. Saya mesti menunjukkannya di sini. Mereka bersama-sama. Pada bulan Oktober 1903, di atas sebuah pot. Wow. Bukankah itu sangat menakjubkan? Dan pada pendapat saya, gambar-gambar ini sangat berkualitas tinggi. Anda boleh lihat di sini, ini adalah anak itu bersama anjing peliharaan mereka. Pada tahun 1908 di Kaira, Mesir, orang-orang ini sudah tentu sangat kaya. Jadi mereka banyak mengembara ke seluruh dunia dan mereka mempunyai uang untuk mengambil gambar-gambar seperti ini. Gambar-gambar ini mungkin tidak pernah dilihat oleh sesiapapun kecuali keluarga. Dan sekarang saya tunjukkan kepada semua orang buat kali pertama. Wow! Mengambil gambar-gambar ini juga merupakan satu acara yang istimewa untuk mereka. Kerana pada masa itu, fotografi tidaklah seumum seperti sekarang. Dan ia bermula dari tahun 1902. Dan sekarang kita berada di tahun 1919. Dan ia berlanjutan lagi dan lagi. Di sini kita memasuki Perang Dunia Pertama. Dan di sini Anda pasti dapat melihat semua perjalanan yang telah dilakukan oleh orang-orang ini di seluruh dunia. Satu lagi perkara yang sangat menarik saya jumpa di sini. Semua gambar wanita-wanita ini, seperti yang Anda boleh lihat, yang ini sudah tentu berbogel. Tetapi di sini kita ada satu lagi gambar seorang wanita. Tetapi saya juga telah membaca semua surat-surat di sini. Bukan semuanya, tetapi ia sangat menarik di sini. Contohnya, kakaknya, Mary Noel, menulis dalam surat ini kepada abangnya, Christoph, dan dia bertanya kabar, sama ada dia oke, dan bagaimana keadaan kekasih-kekasihnya. Kemudian, kami telah membaca semua surat-surat ini, dan nampaknya Christoph adalah seorang lelaki yang mempunyai ramai kekasih. Dia berjumpa dengan ramai wanita, dan keluar bersama mereka. Dan ia sangat lucu untuk dilihat di sini. Kerana memang betul-betul ada wanita yang menulis dan ada wanita yang marah kepadanya. Dan wanita-wanita yang menulis itu pula, mereka menulis tentang betapa mereka merinduinya, kekasihku itu dan ini, dan betapa mereka sangat mencintainya. Saya memang suka membacanya. Melihat sesuatu seperti itu memang sangat indah dan menarik untuk dilihat. Saya tak pernah melihat istana seorang kekasih sebelum ini, seorang lelaki yang mempunyai ramai wanita. Dia tidak berkahwin dengan sesiapa pun. Dia hanyalah seseorang yang mempunyai ramai wanita dan menikmati perkara itu dalam hidupnya. Ya. Di sini kita boleh lihat satu lagi album gambar. Malah ada lebih banyak gambar orang-orang ini. Memang ada beribu-ribu gambar lama yang ditinggalkan di sini. Lihatlah itu. Semuanya sangat mewah, sangat cantik untuk dilihat. Ini adalah Venice pada zaman dahulu. Lihat gambar di bawah ini. Ini sebelum pelancongan. Sebelum. Pelancongan besar-besaran ke Venice ketika Venice masih sangat asli dan autentik. Orang-orang ini juga pasti sangat suka belayar, seperti yang Anda boleh lihat. Banyak bot layar yang akan belayar ke seluruh dunia. Wah, saya tak boleh berhenti melihat semua gambar yang menakjubkan ini. Wanita ini dengan seekor kucing, contohnya, pada tahun 1907. Orang ramai menunggang pasi kaum mereka.
Jadi ada satu tingkat terakhir di tempat ini yang saya belum terokai lagi, iaitu tingkat 3 di sini. Tapi satu fakta menarik di sini, anda boleh lihat bahawa orang-orang ini adalah orang Inggeris. Ini adalah bendera dari England, keluarga Atkins. Ada juga pasu yang cantik ini, malangnya sudah pecah, tapi masih terletak di tangga ke tingkat atas. Okey, tangga ini nampak sedikit sengit, tapi saya tetap akan cuba naik ke atas. Oh, kadang-kadang saya buat perkara-perkara gila. Ini nampak seperti ruang loteng yang akan kita tuju. Tingkat atas rumah ini ya, memang pasti. Ada ruang loteng di tempat ini. Oh, ini adalah loteng istana tradisional. Seperti yang Anda boleh lihat di sini, cerobong asap bersatu dan keluar dari bangunan di sini. Semua tingkap hanya terbuka dan pecah mengikut masa. Dan di atas sini, mereka juga menyimpan banyak barang. Barang antik, kerusi, dan perabot. Mari kita lihat apa lagi yang Anda boleh temui di ruang loteng ini, di sini. Oh wow, semua bingkai ini, bingkai katil ini, saya boleh nampak meja accountant di sini, di sini. Begitu banyak perabot. Ditinggalkan dalam rumah ini, orang sanggup bayar beribu-ribu euro untuk ini. Dan di sini, ia hanya reput begitu sahaja. Lihat di satu lagi kalau ada sesuatu yang lebih menarik untuk ditemui di atas sini. Ruang-ruang loteng ini mungkin hanya digunakan untuk penyimpanan. Ya, tak ada apa sangat kecuali banyak perabot di atas sini. Jadi kami baru sahaja meneroka tempat yang sangat besar ini di sini. Sekarang kami berdiri di bahagian belakang istana yang menakjubkan ini. Satu lagi perkara yang saya ingin tunjukkan sebelum kita pergi. Lihatlah parit-parit yang ada di sini bersebelahan dengan istana. Air akan mengalir melalui sini dan ia akan bertindak sebagai pertahanan semula jadi daripada penceroboh ke tempat ini. Saya benar-benar menikmati penerokaan di sini. Saya benar-benar menikmati kisah Atkins, kisah Christopher yang pernah tinggal di sini. Ia sangat indah untuk didokumentasikan dan ditunjukkan kepada dunia. Jika anda suka video ini, sila tekan suka pada video, langgan saluran ini dan tulis komen di ruangan komen. Juga, terdapat pautan di dalam deskripsi untuk Patreon. Dan di sana, anda boleh menyokong saluran ini serta membantu kami mengembara ke seluruh dunia. Dengan itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana menonton video minggu ini dan saya akan jumpa anda minggu depan dalam episod yang menakjubkan yang lain. Saya sayang anda.